Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Atika binti Amirdin dari kelas TP5E, nombor matrik DPH 2019-24187. Jadi, saya akan menerangkan Terms and Conditions The Blue Ticks. Terms and Conditions ini bermaksud terma dan syarat yang perlu difahami oleh setiap pelanggan sebelum membuat pembelian daripada koleksi The Blue Ticks. Jadi terdapat beberapa terms and condition yang telah ditetapkan oleh pihak The Blue Ticks. Kami menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Jadi saya akan terangkan satu persatu maksud terms and condition ini. Yang pertama, semua barangan adalah dijamin 100% dalam keadaan baik sebelum dipos oleh pihak The Blue Ticks. Yang kedua, pelanggan perlu menyertakan bukti pembayaran dan maklumat pembayaran akan disemak dan disahkan oleh pihak The Blue Ticks dalam tempoh 24 jam. Sekiranya pelanggan yang gagal untuk menyertakan bukti pembayaran, mereka tidak akan dilayan oleh pihak The Blue Ticks. Yang ketiga, sekiranya pembayaran lebih yang dibuat oleh pelanggan, baki wang tersebut akan dikembalikan secara online, iaitu atas talian, dan akan dimaklumkan semula oleh pihak The Blue Ticks. Yang keempat, selepas pembayaran dibuat, pelanggan tidak dibenarkan untuk membatalkan sebarang pesanan yang telah dibuat dan wang juga tidak akan dikembalikan kepada pelanggan kecuali berlaku kelalaian daripada pihak The Blue Ticks sendiri, iaitu seperti kesilapan pada jenis produk. Dan sekiranya pelanggan ingin mengembalikan semula produk yang salah tadi, mereka perlu membuat bukti secara bergambar dan diberikan kepada pihak The Blue Ticks bagi memudahkan urusan mereka. Yang seterusnya pula ialah pihak The Blue Ticks menggunakan khidmat pos laju Malaysia bagi sebarang urusan penghantaran. Jadi sebarang kerosakan barangan semasa proses penghantaran oleh pihak perkhidmatan pos laju Malaysia, ia adalah di luar tanggungjawab The Blue Ticks. Yang seterusnya pula ialah pastikan alamat, nama, jenis dan kuantiti barangan yang ditempah diberikan adalah betul dan sah. Pihak The Blue Ticks tidak bertanggungjawab atas kesilapan yang dibuat oleh pelanggan. Jadi untuk alamat, contohnya alamat, pelanggan perlu letak secara penuh dan detail supaya mudahlah untuk penghantaran tu, supaya tak tersalah hantar alamat ni. Yang seterusnya, pihak The Blue Ticks memerlukan tempoh 1 hingga 3 hari bekerja, manakala untuk kawasan Sabah dan Sarawak pula ialah 3 hingga 5 hari masa bekerja untuk memproses tempahan pelanggan. Sekiranya pelanggan membuat tempahan pada hari hujung minggu, iaitu Sabtu dan Ahad, maka hari Isnin dikira hari pertama. Yang seterusnya, pihak The Blue Ticks akan memastikan tempahan pelanggan diproses secara cepat selepas bukti pembayaran diterima. Dan pelanggan juga boleh rujuk tracking nombor parcel untuk mengetahui status barangan yang ditempah oleh pelanggan. Yang seterusnya, yang ke-9 ialah sekiranya berlaku ketiadaan stok produk setelah pelanggan membuat pembayaran, maka pihak The Blue Ticks berhak dalam memberi pilihan kepada pelanggan sama ada untuk menunggu beberapa hari untuk pihak The Blue Ticks untuk dapatkan stok yang baru, ataupun pihak The Blue Ticks akan pulangkan semula wang kepada pelanggan. Ini mengikut persetujuan pelanggan itu sendirilah. Sama ada nak tunggu lagi berapa hari untuk dapatkan stok yang ditempah itu, ataupun wang akan dikembalikan kepada pelanggan. Jadi pelanggan ada pilihan untuk memilih antara dua tersebut. Okey, yang seterusnya, warna produk pada gambar mungkin sedikit berbeza dari warna asal kesan daripada pencahayaan fotografi atau display monitor resolution.
iaitu contohnya dalam gambar nampak kelabu terang kan. Jadi kemungkinan barangan yang sampai tu warnanya agak gelap sedikit kerana kesan daripada pencahayaan gambar tersebut. Okey, yang ke-11 ialah segala maklumat akan disimpan untuk kegunaan pada masa akan datang sebagai rujukan dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga dan ianya dianggap sulit dan rahsia. Jadi semua terma dan syarat di atas adalah tertakluk kepada pindaan dan boleh berubah dari masa ke semasa tanpa dimaklumkan kepada pelanggan. Pelanggan perlu menyemak terma dan syarat ini sebelum membuat sebarang pembelian. Pihak kami juga beranggapan pelanggan telah pun membaca dan memahami terma dan syarat pembelian setelah membuat pesanan melalui The Boutique. Jadi ia tidak statik kepada 11 terms and condition ini sahaja. Pihak The Boutique mempunyai hak untuk menukar atau menambah terms and condition yang lain. Jadi pelanggan perlu alert untuk sebarang perubahan yang telah dibuat oleh pihak The Boutique. Jadi sekadar ini sahaja untuk terms and conditions. Jadi saya bergerak pula kepada kekurangan dan kelebihan yang ada di laman web ini. Jadi laman web ini adalah untuk memperkenalkan produk ke seluruh dunia. Ia juga merupakan medium interaksi antara pemilik dan pelanggan. Selain itu, laman web ini juga adalah satu landasan yang membolehkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat berkenaan produk dan latar belakang perniagaan pemilik. Jadi antara kelebihan yang boleh kita dapati daripada laman web ini ialah ia memudahkan pelanggan untuk mencari barangan yang mereka inginkan berdasarkan penyusunan gambar dan juga teks yang menarik dan mudah untuk dibaca oleh pelanggan. Jadi dekat laman web ni pemilik menyediakan kemudahan untuk pelanggan memilih dan meneliti satu persatu barangan yang mereka inginkan. Selain itu juga laman web ini untuk memudahkan pelanggan untuk mengetahui sekiranya pemilik membuat promosi ataupun potongan harga. Pelanggan juga tidak perlu ke kedai semata-mata untuk mengetahui harga barangan yang hendak dibeli. Jadi tak tentu juga kalau pelanggan tu pergi ke kedai tu dia nak beli barangan tu kan. Jadi dengan laman web ni dapat memudahkan pelanggan untuk mengetahui harga barangan dan sekiranya pemilik membuat potongan harga ia memudahkan pelanggan untuk mengetahui promosi tersebut. Jadi bagi mereka yang ingin membeli barang, lebih-lebih lagi kedai butik itu yang jauh daripada rumah mereka, jadi memudahkanlah urusan mereka. Tak adalah mereka bersusah payah untuk pergi ke kedai itu semata-mata untuk mengetahui harga barangan itu kan. Jadi selain itu juga ia dapat menjimatkan masa dan tenaga pelanggan untuk membuat pembelian kerana mereka hanya perlu untuk menekan butang yang disediakan saja dan menempah barangan yang mereka inginkan. Mereka tidak bersusah payah untuk pergi ke kedai yang jauh daripada rumah mereka. Selain itu juga ia dapat menjimatkan masa dan tenaga pelanggan untuk membuat pembelian kerana mereka hanya perlu untuk menekan butang yang disediakan saja dan menempah barangan yang mereka inginkan. Mereka tidak bersusah payah untuk pergi ke kedai yang jauh daripada rumah mereka dan berjalan dan meneliti satu persatu yang ada di butik tersebut. Ia perlu scroll sahaja di phone ataupun kemudahan yang ada untuk membuat tempahan barangan yang mereka inginkan. Jadi itu antara kelebihan yang kita dapati daripada laman web. Namun terdapat juga kelemahan yang ada di laman web ini. Antaranya ialah pelanggan tidak dapat mengetahui barangan keadaan sebenar barangan yang mereka inginkan tu dan dapat dilihat secara maya sahaja, iaitu mereka tidak dapat mencuba atau merasai material barangan yang mereka ingin beli tu
Jadi mereka tak dapat menelitilah secara fizikal barang yang mereka ingin beli tu. Contohnya mereka ingin beli baju. Jadi mereka memilih saiz SL. Jadi mereka tidak boleh mencuba baju itu sebab mereka membuat tempahan secara atas talian. Berbanding dengan mereka pergi ke kedai itu sendiri, mereka ada kelebihan untuk mencuba pakaian tersebut. Yang kedua, pelanggan mempunyai masalah capaian internet yang lemah, mereka tidak berpeluang dan sukar untuk membuka laman web dan meneliti setiap barangan untuk membuat tempahan. Jadi bagi mereka, lebih-lebih lagi pelanggan yang mempunyai masalah internet, mereka tidak mempunyai peluang untuk teliti satu-satu barangan mereka itu dan menjadi masalah lah untuk mereka membeli pakaian tersebut sebab tak dapat teliti satu persatu kan. Jadi itu sahaja untuk kelebihan dan kekurangan laman web. Tapi apapun kesimpulannya, yang kita dapati kelebihan adalah lebih banyak berbanding kekurangan yang didapati daripada laman web ini. Lebih-lebih lagi sekarang ini musim pandemik COVID-19, jadi pelanggan atau masyarakat tidak ingin mengambil risiko untuk keluar ke rumah, jadi mereka memilih untuk membuat pesanan atas talian, iaitu hanya tekan atau mengakses laman web dan dapat meneliti barang yang mereka inginkan dan terus membuat pembelian. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Atika Nazira binti Kamarudin dari kelas tipe 5E. Saya akan menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh The Bluetics. Ada 10, iaitu dresses vintage floral, kimono cardigan, jubah muslimah Turki fashion, kebaya Zara, muslimah sweet blouse and long pant, kaftan paru Adria, Sabrina blouse adalah blouse muslimah, woman shirt ialah kemeja, baju kurung Rio Songket Amira dan air sekali adalah blazer. Saya akan terangkan secara terperinci tentang produk yang dihasilkan oleh The Bluetics. Yang pertama ialah dresses vintage floral, iaitu yang ni. Harga sepasang dresses vintage floral adalah RM69.90, mempunyai 3 pilihan warna, iaitu putih, hitam, kuning dan juga warna putih. Warna putih mempunyai 2 pilihan baju. Kuantiti yang dihasilkan untuk dresses vintage floral ada 120 pasang. Pakaian ini mempunyai saiz S sampalan SL sahaja. Pakaian ini sesuai dipakai oleh perempuan yang berbadan langsing yang akan menampakkan si pemakai itu kelihatan cantik apabila menggayakan baju ini. Kelebihan dan juga kebaikan pakaian ini adalah menggunakan pattern floral dan juga material sifon yang kainnya lembut, beralun dan juga ringan. Baju ini sejuk apabila dipakai, senang digosok, senang dibasuh dan yang paling penting tahan lasak. Seterusnya adalah kimono cardigan, iaitu yang ni. Saya akan terangkan secara terperinci tentang produk ini. Harga sepasang kimono cardigan ialah RM40.90, mempunyai 4 pilihan warna, iaitu warna hitam, hijau, putih dan juga warna krim. Kuantiti yang dihasilkan untuk kimono cardigan ada 200 pasang kerana mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan untuk menghasilkan pakaian ini. Pakaian ini saiznya adalah free size. Kelebihan dan juga kebaikan pakaian ini adalah menggunakan material cotton yang dapat memberi keselesaan kepada pelanggan, tahan lasak, sukar untuk rosak ataupun lusuh dan yang paling penting mampu mengawal kelembapan. Seterusnya adalah jubah muslimah Turki fashion, iaitu yang ni. Saya akan terangkan secara terperinci tentang produk ini. Harga sepasang untuk jubah muslimah Turki fashion adalah RM89.90, mempunyai 4 pilihan warna, iaitu black, hitam, navy blue, biru laut, hijau dan juga warna maroon.
Kuantiti yang dihasilkan untuk jubah muslimah Turki fashion adalah 120 pasang. Baju ini mempunyai saiz XS sampailah 2XL sahaja. Pakai ini sesuai digayakan pada hari raya, kenduri dan pada mana majlis sahaja yang akan menampakkan si pemakai itu kelihatan anggun dan juga berseri apabila menggayakan pakai ini. Kelebihan dan juga kebaikan pakai ini adalah menggunakan material concrete, mesra wuduk, tahan lasak dan juga mudah dijaga. Pakai ini juga tidak mudah berkedut, mudah dibasuh, mudah digosok dan paling penting baju ini tidak melekat pada tubuh badan. Terusnya saya akan terangkan tentang kebaya Zehra iaitu yang ni. Harga sepasang untuk kebaya Zehra adalah RM89.90, mempunyai 4 pilihan warna iaitu turquoise blue, biru kehijauan, hitam, deep green, hijau pekat dan juga dark purple, ungu gelap. Kuantiti yang dihasilkan untuk kebaya Zehra adalah 120 pasang. Saiz yang ada untuk kebaya Zehra adalah saiz S sampailah 3XL sahaja. Baju kebaya Zehra ni sesuai digayakan pada hari raya, kenduri dan juga pada mana-mana majlis sahaja yang akan menampakkan si pemakai itu kelihatan cantiklah apabila menggayakan pakai ini. Kelebihan dan juga kebaikan pakai ini adalah menggunakan material concrete dan juga baju ini mempunyai saiz sampai 3XL. Maksudnya orang yang berbadan besar pun boleh menggayakan pakai ini juga. Baju ini lembut, tidak panas, tidak jarang dan yang paling penting tidak mudah kedut. Terusnya saya akan terangkan secara terperinci tentang muslimah sweat blouse and long pant iaitu yang ni. Harga sepasang untuk muslimah sweat blouse and long pant adalah RM79.99, mempunyai 4 pilihan warna iaitu navy blue, hijau, biru dan juga hitam. Kuantiti yang dihasilkan untuk pakaian ini adalah 100 pasang sahaja, mempunyai saiz XS sampailah 2XL sahaja. Maksudnya orang yang badan besar pun boleh memakai pakai ini. Pakai ini menawarkan satu set baju dan juga seluar. Kerana The Bluetics ingin memberi keselesaan kepada pelanggan untuk menggayakan pakai ini dengan lebih berkeyakinan. Kelebihan dan juga kebaikan pakai ini adalah menggunakan material dari concrete yang berkualiti tinggi, senang digosok, tidak mudah renyuk. Baju ini sangat selesa apabila dipakai. Mempunyai warna-warna pilihan yang menarik dan juga sesuai digayakan di mana sahaja. Terusnya saya akan terangkan secara terperinci tentang kaftan Pareo Adria iaitu yang ni. Harga sepasang untuk kaftan Pareo Adria adalah RM90, mempunyai 4 pilihan warna iaitu brown, purple, dusty blue dan juga warna maroon. Kuantiti yang dihasilkan untuk pakaian ini adalah 120 pasang. Pakaian ini mempunyai saiz free size. Kelebihan dan juga kebaikan pakai ini adalah pakai ini menggunakan material Korean concrete iaitu dari bahan yang lembut dan juga sejuk. Pakai ini sesuai digayakan pada hari raya, kenduri dan juga pada mana-mana majlis sahaja yang akan menampakkan pemakai itu kelihatan bergaya apabila menggayakan pakai ini. Terusnya saya akan terangkan secara terperinci tentang blazer iaitu pakaian yang ni. Harga sepasang pakaian ini adalah RM59.99, mempunyai 3 pilihan warna iaitu hitam, biru dan juga maroon. Kuantiti yang dihasilkan untuk blazer adalah 80 pasang sahaja. Pakaian ini mempunyai saiz M sampailah 2XL sahaja. Kelebihan dan juga kebaikan pakai ini adalah menggunakan fabrik polyester yang tahan lama dan juga tidak mudah kusut. Yang paling penting pakai ini cepat kering apabila dijemurkan. Terusnya adalah baju kurung riau songket Amira iaitu yang ni. Pasang baju kurung riau songket adalah RM89 sahaja, mempunyai 3 pilihan warna iaitu hijau, navy blue dan juga maroon.
Kuantiti yang dihasilkan untuk baju kurung songket ni adalah 120 pasang sahaja, mempunyai saiz XS sampailah 4SL. Maksudnya orang yang badan besar pun boleh menggayakan pakaian ini. Pakaian ini sesuai digayakan pada hari raya, pada kenduri dan juga sesuai dipakai di semua majlis keramaian. Kelebihan dan juga kebaikan pakaian ini adalah menggunakan material yang berkualiti tinggi, sejuk dan juga selesa apabila dipakai. Pakaian ini juga mesra wuduk, tahan lasak dan yang paling penting tidak mudah luntur. Seterusnya saya akan terangkan tentang woman shirt iaitu kemeja iaitu yang ini. Harga sepasang untuk kemeja ini adalah RM39 sahaja, mempunyai 4 pilihan warna iaitu warna pink, warna putih, warna kuning dan juga warna biru. Kuantiti yang dihasilkan untuk woman shirt ni adalah 200 pasang kerana mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan untuk menghasilkan pakaian ini. Disebabkan kualiti dan juga corak yang dihasilkan kepada item ini telah menarik minat pelanggan untuk membeli pakaian ini. Pakaian ini mempunyai saiz M sampailah 4SL. Kelebihan dan juga kebaikan pakaian ini adalah menggunakan material cotton yang mampu mengawal kelembapan, dapat memberi keselesaan kepada pelanggan kala cuaca serta tahan lasak. Akhir sekali saya akan terangkan tentang Sabrina blouse muslimah iaitu yang ni. Harga sepasang untuk Sabrina blouse iaitu blouse muslimah adalah RM45 sahaja, mempunyai 4 pilihan warna iaitu mustard, warna biru, light brown, coklat muda dan juga warna purple iaitu ungu. Kuantiti yang dihasilkan untuk menghasilkan pakaian ini adalah 120 pasang. Pakaian ini mempunyai saiz S sampailah XL sahaja. Pakaian ini sesuai untuk semua wanita peringkat umur. The Blueties menawarkan pakaian ini 120 pasang ini kerana kebanyakan wanita dekat Malaysia ni suka memakai blouse muslimah. Sebab itulah The Blueties menawarkan pakaian ini sebab The Blueties ingin memberi keselesaan kepada mereka. Kelebihan dan juga kebaikan pakaian ini adalah pakaian ini menggunakan material concrete dan juga pakaian ini mempunyai zip panjang di bahagian dada. Pakaian ini juga mesra wuduk dan juga mempunyai poket di bahagian sisi. Blouse ini tidak jarang, tidak mudah kedut dan yang paling penting blouse ini tidak melekat pada tubuh badan. Normometrik EPH 2019-24-25. Saya akan menerangkan sedikit tentang kandungan yang berada dalam website kami iaitu The Blueties. Seperti anda lihat di skrin ni ada kandungan home, terms and conditions, shop and product information, customer feedback, media social and information. Jadi saya akan terangkan tentang page customer feedback. Sekiranya anda ingin melihat maklum balas pelanggan sebelum yang pernah membuat pembelian secara talian di butik kami, anda boleh klik di customer feedback ni. Dan di page ini customer feedback, di page ini anda boleh lihat ada talian kami, ada email kami dan form. Ini bertujuan untuk sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun sebarang aduan, anda boleh call direct pada kami di 01825654447 dan anda boleh ataupun anda hantar email kepada thebluetics@gmail.com. Ini adalah form sekiranya anda tak nak menggunakan dua kat lidah yang saya sebutkan tadi. Anda boleh isi nama penuh anda, email, subjek, persoalan ataupun aduan, message dan submit. Nombor ini nombor hotline. Jadi kami akan menerima aduan 24 hour, jangan risau. Kami akan 24 jam akan melihat setiap satu aduan ataupun sebarang persoalan pada anda. Dalam anda boleh scroll ke bawah, anda boleh lihat perkataan returns. Yang bertujuan untuk para pelanggan kami sekiranya mendapat item yang salah,
sama ada color salah ke size salah, anda boleh terus email kepada kami secepat mungkin. Okey, dan kami akan membalas dan memberi langkah-langkah yang perlu anda buat untuk membuat pertukaran. Okey, dan peringatan untuk pelanggan-pelanggan Bluetix. Okey, sebarang pertukaran item hanya valid seminggu sahaja dari tarikh penerimaan barang. Sekiranya lebih daripada itu, maaf dari pihak kami tidak boleh membantu. Okey, anda boleh scroll ke bawah lagi untuk melihat setiap satu pelanggan yang pernah membuat pembelian talian di butik kami. Contohnya saya, Ana Salius. Baju cantik, I like. Alhamdulillah. Daripada S. Barang sampai dalam keadaan baik, kain lembut tapi nipis sikit, hantaran laju, seluar ngam-ngam dengan saya 3187 berat 83 53. Thank you seller. Tengku Natasha, item razor safely but leak, love it so much, thank you. Contoh Syafawati 17, quality tip-top, exactly like picture, highly recommend, simple loose and material soft, fast delivery, 5 star. Alhamdulillah. Okay, ada positif, ada yang negatif, tapi kebanyakannya yang positif. Dan kami bersyukur sangat dengan sejak kewujudan website ini, butik kami mendapat sambutan yang hangat dan mendapat perhatian, dan setiap order yang masuk lebih mudah dan lebih teratur. Okey, saya akan terangkan cara-cara untuk membuat pembayaran selepas membeli belah di The Bluetix. Okey, contoh anda membeli Flora cardigan kimono. Okey. Anda dekat sini anda mendapat lihat Flora cardigan kimono, cardigan harga RM40.90. Anda pilih size, pilih color, quantity dan add to cart. Okay. Ini adalah subtotal untuk setiap item yang anda telah buat. Saya memilih contoh kaftan Vario dengan cardigan. So subtotalnya RM130.90. Dan kami punya harga shipping free seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan anda tak perlu risau dengan fee postage. Okay. Anda boleh lihat dekat sini. U-card. Okay. Dia akan keluar page macam ni. Ini adalah item yang anda telah pilih dan beli. Inilah subtotal RM130.90. Shipping mana-mana Malaysia free shipping. Ini adalah total RM130.90. Ini kalau ada promo code yang anda dapat daripada The Bluetix, anda boleh letak dan add a note ni sebarang nota pun ataupun request anda terhadap item yang anda beli. Okay. Then klik pada checkout. Okay, selepas anda tekan klik checkout, dia akan keluar seperti ini. Dia keluar seperti ini sebabkan kita gunakan contoh saja. Jadi kalau betul-betul anda perlulah ikut step mana anda perlu masukkan nombor akaun anda, amount dan nama anda, alamat nak shipping dan penghantaran sedang diproses. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainajiha binti Harasali daripada kelas DIPEH 5E akan membentangkan bahagian saya iaitu media sosial. Okey, untuk bahagian media sosial ni sebab kita perlu buat media sosial ni untuk bagi laman web ni supaya senang orang nak follow kita punya perkembangan produk
baju-baju yang kita jual. Sebab media sosial ni senang nak berhubung sebab kita boleh pakai jaringan internet saja. Kita boleh post macam-macam dalam akaun media sosial yang kita ada. Okey. Untuk syarikat The Boutiques, kita orang saya pilih platform Instagram sebab Instagram ni senang nak buat akaun dia, free. And dia juga boleh buat sebagai laman web shopping. Sebab kat sana kita dekat Instagram ni kita boleh letak link kita punya website untuk supaya pelanggan senang nak pergi beli kita punya baju dekat website kita orang. Okey. Untuk Instagram ni sebenarnya kita orang masih baru lagi perniagaan ni, jadi dia tak banyaklah sangat follower dia pun tak ada sangat. Tapi kita orang akan selalu kerap post kita orang punya produk, baju-baju kita orang. Kita orang punya baju ada beberapa kategori seperti yang dipaparkan. Okey. Okey, lepas tu saya akan bawa pergi ke Instagram ni, okey? Sekejap. Okey. Berikut merupakan kita orang punya Instagram punya akaun media sosial. Okey, ini adalah baju-baju yang telah saya postkan. Kita orang ada macam-macam baju dalam ni kita orang post. So kat sini pelanggan bolehlah ada pilihan nak beli baju apa-apa, and kita orang bukan tu saja. Kalau ada sesiapa nak beli ke nak tanya pertanyaan, boleh juga tanya kita orang dekat bahagian boleh follow kita orang ataupun message kita orang DM. Kita orang akan pergi bagi link kita orang untuk diorang beli kat website kita orang. Okey. Sebenarnya kelebihan Instagram ni, sebab Instagram ni senang nak post macam-macam gambar kita orang boleh post, edit. Dah senang orang nak nampak sebab benda ni senang di view. Senang explore lah. Orang senang nampak post kita orang, insyaAllah. Bila kita orang punya ni Instagram ni senang lah untuk ditemui lah, di explore Instagram ke. Lagi-lagi kalau ada ramai yang share kita orang punya produk, kalau ada orang tertarik, diorang lagi ramai lah orang boleh follow kita orang punya laman web media sosial ni. Okey. Tapi itulah bila itu kelebihan untuk Instagram lah. Tapi kalau dia punya kekurangan, takut sebab kadang-kadang ada orang skip saja ke Instagram. Tapi itulah, Instagram ni paling senang lah bagi saya lah kalau untuk dipilih lah untuk sebagai platform. Sebab memang majoriti banyak orang sekarang banyak guna Instagram. Sebab Instagram senang nak post gambar, senang nak edit gambar, senang nak beli makanan. Sebab senang, sangat senang. Senang untuk DM juga. Okey, sebenarnya saya ada idea nak buat untuk fanpage FB ke ataupun laman web atau media sosial lain. Tapi sebab saya rasa saya tak ada idea nak buat apa, and saya rasa macam bukanlah membazir, tapi macam banyak masa lah, kerana banyak masa, jadi saya rasa better saya try pakai satu dulu saja media sosial. Kalau ada feedback yang baik, kita orang saya akan buat insya-Allah perniagaan kami akan buat laman media sosial yang lain pula, supaya senang orang nak follow lah. Tahu kami ni ada kat macam-macam tempat, ada kat macam-macam platform yang ada. Pakai media sosial ni sangat senang sebab kalau kita ada jaringan internet, senang orang nak jumpa kita orang punya syarikat, kita orang punya media sosial. Sangat senang. InsyaAllah. Okay, hai. Okay, saya akan terangkan tentang pengenalan atau pendahuluan tentang syarikat The Boutiques. Okay, syarikat The Boutiques ni merupakan sebuah syarikat ataupun perniagaan
yang menjual pakaian wanita muslimah moden yang menutupi aurat dan menepati syarat Islam yang telah ditetapkan. Okey, syarikat kami ni masih baru, jadi tak ramai yang kenal, tapi insya-Allah ramai yang akan tertarik dan berminat dan membeli pakaian daripada tempat kami. Okey, terdapat saya akan ceritakan target pengguna bagi syarikat The Boutiques. Jadi target pengguna ini merupakan satu kajian di mana kita orang mengkaji. Saya mengkaji gelagat pengguna atau pembeli yang membeli pakaian daripada tempat kami, produk kami. Terdapat beberapa isi dan pendapat ataupun kajian ataupun beberapa poin yang dapat saya kongsikan dan utarakan. Okey, yang pertama ialah jadilah pengguna. Semestinya pengguna yang membeli pakaian kami ni adalah perempuan lah. Sebab pakaian kami memang khas untuk perempuan saja. Tapi boleh juga kalau kaum lelaki nak beli kan untuk kesayangan mereka lah kan, kiranya kan nak beli untuk kesayangan mereka, boleh lah. Jadi mungkin diorang boleh belik-belik scroll kat laman web kita orang ataupun IG kita orang, laman media sosial kita orang kan. Okey, yang seterusnya ialah minat dan cita rasa pengguna. Okey, kat sini kita orang nak cakap lah kan, baju kita orang semuanya adalah up to date, tak adalah out to date kan. Jadi senanglah orang nak kenal pasti kita orang punya jenis pakaian ni, jenis gaya yang apa. Dia masih mengikuti arus profesional dan zaman kini lah. Dalam kita menutup aurat dan mendapati syariat Islam, syarak. Tapi kita masih boleh bergaya, masih boleh berfashion kan. Tapi tak adalah terlampau mendedah atau menonjol lah kan. Atau terlampau menarik perhatian ajnabi kan. Tapi kira boleh dapat menjaga penampilan diri, meningkatkan keyakinan diri lah kan. Sebab pakaian kami adalah pakaian yang ringkas, pakaian yang simple, corak yang tidak keterlaluan, corak yang bersesuaian lah. Lagi-lagi untuk pekerja yang untuk pengguna yang bekerja di office ataupun pelajar kan. Jadi diorang perlukan pakaian yang cantik, pakaian yang bergaya, dapat meningkatkan kepribadian diorang, dapat meningkatkan gaya keyakinan diorang. Jadi bila orang pandang macam nampak wow macam tu kan. Jadi pakaian kita ni pakaian yang ikut fashion lah kiranya. Tapi tak adalah fashion sampai terlampau ketat ataupun terlampau longgar ataupun bajunya terlampau terang sampai menarik perhatian orang lain terutamanya lelaki kan. Tak ada. Jadi pakaian kita orang ni bersesuaian lah untuk semua tempat. Untuk nak pergi event, kerja kat office ataupun belajar. Okay, seterusnya ialah pendapatan berguna. Okey, kalau untuk pendapatan berguna ni semestinya kita orang dapat kaji lah kan. Yang membeli pakaian kita orang ni mesti orang yang dah bekerja. Ada pendapatan tetap, ada gaji mencukupi bagi mereka. Selalunya yang beli ni adalah bergaji besar atau bergaji sederhana lah. Bukanlah nak kata kalau gaji yang kecil tu tak dapat beli. Cuma diorang ada kekangan, diorang tak dapat nak beli selalu lah. Sebab baju kita orang bukanlah kata mahal sangat. Tapi boleh-boleh lah harga dia harga standard masih boleh dipertimbangkan, harga mampu bilik dan harga yang bersesuaian lah, berpatutan. Selalunya kalau macam pendapatan rendah ni diorang dapat beli sekali dua dan sebulan kan. Kalau macam pendapatan besar atau sederhana, diorang dapatlah beli banyak sikit kan baju ikut yang berkenan di hati mereka kan. Selain tu diorang kalau yang ada pendapatan ni diorang boleh beli online kan. Dapat beli online lah, jadi tak adalah membazirkan masa kan. Diorang dapat tengok macam-macam dekaan dalam diorang punya kedai. Kita orang senang nak take order kan. Tak adalah macam pelanggan tiba datang tempat kita orang, lepas tu dia nak beli baju ni dah habis. So kalau macam diorang pre-order, insya-Allah lah kita orang boleh sediakan baju tu secepat mungkin. Okey, yang seterusnya ialah kemudahan dalam pembelian. Okey, kalau macam kemudahan dalam pembelian tu kita orang macam apa yang namanya
Contoh macam pelanggan kita orang. Tak semuanya diorang ni suka direct pergi kedai. Diorang mungkin tak nak bahaskan masa ataupun ada jenis tak suka nak jumpa ramai orang. Jadi kita orang ada sediakan perkhidmatan dalam talian. Kita orang sediakan website dan media sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan kita orang punya produk. Untuk ke seluruh dunia lah. Siapa yang di internet, ada media sosial. Diorang bolehlah scroll atau search website kita orang. Bolehlah diorang tengok kita orang punya profile. Baju-baju yang kita orang jual. Jadi dia akan memudahkan urusan pelanggan kita orang. Tak adalah pelanggan kita orang kena belik-belik pergi kedai. Lepas tu tipu dia orang tak ada. Rasa macam bazir masa lah. Dia orang asyik datang ulang-alik ke kedai kita orang kan. Jadi kalau dengan website ni kira macam dia orang dapat scroll lah, dapat tengok belik-belik baju kat website kita orang. Jadi kalau dia orang minat, dia akan beli, dia orang akan choose. Sama lah kalau macam dekat media sosial kan, kalau dia orang nampak je baju kita orang, mungkin insya-Allah dia orang akan tertarik dan minat, dia akan membelinya. Okey, sebenarnya saya ada banyak lagi pendapat. Contohnya macam ikut persekitaran tempat lah. Contohnya macam diorang yang pekerja ni kerja dia macam contoh dia sebagai guru. Sebagai guru. Jadi mungkin diorang kena pakai baju yang menutup aurat. Dia tak boleh pakai baju terdedah kan. Lagi-lagi kalau sekolah tu adalah sekolah yang agama, sekolah tahfiz. Jadi pakaian orang kena menutup aurat. Tak boleh terlampau berdedah. Tak boleh longgar, tak boleh terlampau loose, longgar, terlampau ketat. Kalau macam cikgu-cikgu pun diorang boleh bergaya. So kalau macam pelajar, diorang pun boleh bergaya juga. Sebab pakai kita orang ni versatile. Macam-macam golongan boleh pakai. Tak terlampau out to date lah, terlampau ketinggalan zaman. Sebab pakaian kita orang senang untuk dikenal pasti apakah fashionnya. Jadi kesesuaian lah pada penggunanya, masanya dan tempatnya. Sebenarnya saya banyak lagi poin. Tapi saya akan terangkannya dalam laporan saya. Saya akan kemukakan dalam laporan saya. Okey. Di sebalik kemudahan untuk website dengan media sosial ni, dia ada keburukannya sendirilah kan. Ada kekurangannya sendiri. Jadi contoh macam media sosial kan, Instagram. Kalau macam Instagram ni kadang-kadang ramai yang terganggu lah tengok siaran-siaran yang jual baju kan. Sebab diorang rasa macam kadang contoh macam hashtag kan, atau tanda pagar, drama ataupun artis ataupun apa-apa saja yang dia minat, tiba-tiba keluar siaran tentang baju lah, pakaian lah, barang-barang makanan lah, produk kecantikan. Jadi macam benda tu menyemakkan mata diorang tau. Merimaskan mata diorang. Sebab diorang nak cari benda konten yang ada kaitan dengan apa yang diorang cari. Tiba-tiba keluar benda lain pula. Tapi mungkin itu adalah satu taktik ataupun strategi bagi penjual tersebut lah. Supaya diorang tahu nak tak nak dalam pengguna Instagram ni cuba untuk menolak, untuk menepikan siaran tu, nak tak nak dia akan tertarik juga dengan baju-baju tu, insyaAllah. Ada yang tertarik dan nak belilah baju kat ni. Jadi dia akan scroll, dia akan visit atau lawat atau stalk profile IG kedai tu. Jadi kalau media sosial ni kadang-kadang dia orang rasa macam post spam lah, atau spam post macam tak ada kaitan, macam tak ada kaitan lah, macam merimaskan lah. Lepas tu kalau dekat SPIG kan, kalau macam kita orang pula yang kedai-kedai ni kalau nak usaha lebih, nak boost up ke kita orang punya viewer, like kan. Jadi kita orang kena upah model, artis. Jadi kita orang akan kena buat siaran berbayar lah kiranya. Jadi siaran berbayar ni kira kita orang kena bayar lah dekat Instagram kan, ataupun Facebook kan, insyaAllah. Supaya kalau orang tengok macam wow, macam wow gitulah kan. Macam contoh macam Jalan Nik, diorang atau Ana Delisha ke kan, dia kan diorang ada siaran bayar kan. Kalau perasan kan, kalau siapa yang selalu scroll IG kan, follow artis, dia akan nampak ada siaran berbayar. Jadi diorang nampak lah pakaian tu. And lagi satu, kita orang
kena menaja. Kena menaja lah kiranya baju tu. Terang kasih siapa pakai ke. Ataupun ada artis yang pakai and diorang review produk kita orang. Itu adalah salah satu cara, pelbagai cara yang dapat kita orang ketengahkan lah untuk menarik perhatian pelanggan. Okey lah, itu saja saya nak cakap. Okay, sekian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainalisa binti Muhammad Riza daripada kelas DP5. Okey, mengenai asal-usul nama The Boutique. Okey, The Boutique adalah gabungan nama, gabungan blouse dan butik. Kami menyediakan pelbagai desain dan warna yang sangat cantik dan unik. Okay, keunikan dari setiap koleksi kami dapat menarik minat pelanggan di luar sana. Selain daripada pembelian atas talian, kami juga mempunyai kedai yang beralamat Jalan Madrasah, Jalan 1/22A, Taman Melati, Kuala Lumpur. Kami memilih lokasi ini adalah kerana ianya adalah kawasan yang sangat strategik. Ianya berhampiran dengan stesen LRT. Ia juga mempunyai daya kuasa beli yang tinggi dan pesaing yang tak ramai. Selain itu, ianya juga berhampiran dengan kawasan perumahan yang mempunyai penduduk yang sangat ramai. Ini dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan koleksi kami kerana terdapat segelintir pelanggan yang ingin mencuba dahulu koleksi kami sebelum mereka membelinya. Dengan itu, pelanggan yang meminati koleksi kami boleh membeli secara atas talian maupun secara terus, iaitu secara walk-in lah. Sekian, terima kasih.